Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar nak murid Ustazah semua? Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam Pendidikan Khas tahun 4 pada hari ini. Apa kita nak belajar pada hari ini ya? Jom kita teruskan. Hai, hello. Jemputlah masuk, kata pakcik ni. Gambar ni ada kaitan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ni. Cuba teka, kita nak belajar apa pada hari ni? Ya betul, hari ni kita nak belajar tentang adab masuk dan keluar rumah. Jom saya terangkan. Terdapat 5 isi penting dalam adab masuk ke rumah yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya akan terangkan satu persatu. Jom kita mulakan. Adab masuk rumah yang pertama ialah memberi salam. Macam mana lafaz memberi salam tu? Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila kita nak masuk rumah, kita kena ketuk pintu dan bagi salam kepada orang yang berada di dalam rumah. Tak kira sama ada rumah tu ada orang ataupun tidak, kita disunatkan untuk memberi salam sebelum masuk ke rumah. Adab yang kedua ialah mengetuk pintu. Kenapa agaknya kita kena ketuk pintu ni ya? Kita kena ketuk pintu sebagai amaran kepada orang di dalam rumah bahawa ada orang di luar yang hendak masuk ke dalam rumah. Tapi syaratnya bukan ketuk sekuat hati sampai macam nak roboh pintu rumah orang tu. Ketuk sekadarnya sahaja. Adab yang ketiga ialah membuka kasut. Kenapa kita kena membuka kasut ni ya? Sebabnya kita kena pastikan kita tidak terbawa sebarang kotoran ke dalam rumah. Di dalam rumah kita akan melakukan ibadah seperti solat, mengaji. Jadi kita kena pastikan keadaan dalam rumah kita sentiasa bersih. Jadi untuk memastikan keadaan dalam rumah bersih, sebelum masuk kita kena tanggalkan sebarang alas kaki kita di luar pintu. Sebab itulah kita kena membuka kasut. Adab yang keempat ialah membaca doa. Tak cukup dengan memberi salam, kita disunatkan lagi untuk membaca doa sebelum masuk ke rumah. Macam mana doa masuk ke rumah tu Ustazah? Okey, jom baca bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Sampailah kita ke adab masuk rumah yang terakhir, iaitu melangkah masuk dengan kaki kanan. Setelah kita bagi salam, mengetuk pintu, membuka alas kasut, membaca doa dan akhir sekali kita masuklah ke rumah kita dengan menggunakan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dengan kaki kanan. Baiklah, mari kita teruskan pelajaran kita dengan adab keluar rumah. Adab keluar rumah juga terdapat 5 isi penting yang perlu kamu ketahui. Jom Ustazah terangkan satu persatu. Adab keluar rumah yang pertama ialah berpakaian menutup aurat dan kemas. Bagi perempuan, kita hendaklah berpakaian yang menutup aurat yang hanya boleh mendedahkan kawasan muka dan tapak tangan sahaja. Pastikan juga pakaian yang kita pakai itu tidak berada dalam keadaan yang ketat yang mungkin boleh menampakkan susuk tubuh badan kita. Manakala lelaki pula tidak mempunyai sebarang masalah. Cumanya jika kamu pakai seluar, pastikan seluar kamu itu bukan seluar pendek yang berada atas pada lutut kerana lutut ialah aurat lelaki. Jadi kalau kamu nak pakai seluar pendek, pastikan seluar tu bawah daripada lutut. Pastikan juga pakaian kita sentiasa kemas apabila keluar daripada rumah. Adab keluar rumah yang kedua ialah meminta izin ibu bapa. Jika ibu bapa tiada di rumah, kamu boleh meminta izin kepada orang yang lebih tua daripada kamu. Contohnya, minta izin daripada abang ataupun kakak. Kenapa kita perlu minta izin ni ya? Dengan meminta izin, kita memberitahu ke mana tujuan kita hendak keluar rumah. Jadi, senang jika berlaku
apa-apa hal di luar rumah nanti. Dan dengan meminta izin ini juga menunjukkan kita mempunyai akhlak yang baik. Adab keluar rumah yang ketiga ialah memakai kasut. Jangan berkaki ayam, takut-takut nanti berlaku kecederaan. Mungkin terkena kaca ataupun batu. Jadi, jangan lupa bila nak keluar rumah, pakailah alas kaki. Tak kiralah kasut ataupun selipar. Adab keluar rumah yang seterusnya ialah membaca doa. Macam mana membaca doa keluar rumah tu, Ustazah? Baik, jom baca bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ulang sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Adab keluar rumah yang kelima ialah melangkah dengan kaki kiri. Tadi masa kita nak masuk rumah, kita masuk dengan menggunakan kaki kanan. Sekarang bila kita nak keluar rumah, pastikan langkah pertama kita melangkah dengan kaki kiri untuk keluar daripada rumah. Kita teruskan lagi dengan kelebihan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. Ada 5 isi penting di sini yang Ustazah akan terangkan. Jom Ustazah ceritakan. Ada 5 kelebihan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. Yang pertama, mendapat perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk. Jadi, sebab itulah kita kena membaca doa masa masuk dan keluar daripada rumah. Yang kedua ialah mendapat keberkatan buat diri dan ahli keluarga. Setiap kali kita nak masuk, kita baca bismillah, bagi salam dan membaca doa. Jadi, Allah sentiasa memberkati kita dan orang di dalam rumah. Yang ketiga, segala urusan dipermudahkan oleh Allah. Dengan membaca doa tadi, kita telah mohon untuk segala urusan kita dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah. Yang keempat pula ialah membentuk sahsiah diri yang terpuji. Ingat lagi tak saya cakap tadi? Antaranya kita perlu berpakaian kemas, kita perlu memakai alas kaki dan sebagainya. Jadi semua yang telah kita pelajari tadi, jika kamu amalkan, dia akan membentuk sahsiah diri yang terpuji. Dan yang terakhir ialah mendapat kebaikan dan pahala. Confirm lah kan? Bila kita lakukan semua yang Allah suruh, kita akan mendapat pahala daripada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan kamu amalkan dan ingat. Baiklah, sampai kita ke penghujungnya. Pada hari ini, kita telah pelajari adab masuk dan keluar rumah serta kelebihan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah. Ustazah harap kamu dapat ingat isi-isi penting yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan yang paling penting, jangan lupa amalkan adab-adab yang telah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian. Semoga dengan mengamalkannya, hidup kita akan lebih diberkati Allah. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum.